أجمعين. الله الله. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk kita bersama-sama pada pagi ini. Dan pada pagi ini ialah kita pada saat dalam ruangan menjawab soalan-soalan, insya-Allah. Soalan yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya dan suami ada mengambil anak angkat. Setelah anak ini berumur 16 tahun, suami saya meninggal. Soalannya, adakah anak ini dikira sebagai anak yatim? Baik. Yang pertama sekali, istilah anak yatim ni ialah pada anak-anak laki-laki ataupun perempuan yang kematian ayah. Kalau anak-anak kematian ibu, itu tak termasuk dalam kategori anak yatim. Yang dimaksudkan dengan anak yatim ialah anak-anak yang belum baligh dan kematian ayah. Tapi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak tersebut sudah pun baligh, ayahnya mati waktu dia masih kecil. Kemudian bila menjelang masanya baligh, sama lelaki ataupun perempuan, laki-laki baligh dengan mimpi keluar mani,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perempuan dengan datang darah haid. Ketika itu berakhirlah dinamakan kepada dia dengan anak yatim. Itu makna dia. Berbeza dengan jadi itu situasi ataupun diistilahkan dengan anak yatim. Daripada dia mula baligh sampailah dia mendewasa, dan tu habislah maknanya dikategorikan dia ataupun dimasukkan dia dalam kategori anak yatim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau binatang, yatim dia ialah dengan kematian ibu. Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak ayam. Ayam-ayam ni anak-anak ayam ni nak lintas jalan. Bila nak lintas jalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu dia lah yang jadi kepala dia. Tiba-tiba subhanallah, mai sebiji kereta belah ibu dia. Matilah si ibu, anak-anak ayam ni bertempiaran. Jadi bermulalah anak-anak ayam ni disebut dengan anak yatim. Dengan mati ibu, maka masalah Sayyidina Muhammad, anak ayam tu jadi yatim. Manusia dengan mati ayah maka jadi yatim. Tapi berakhir yatimnya ketika mana dia sudah baligh. Taib, anak yatim ni situasi dia bila kita jumpa, kita kena merenungi satu hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Nabi kita sebut, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, kata Rasulullah. Aku dan orang yang bela anak yatim seperti ini dalam syurga. Aku dan orang yang bela anak yatim seperti ini dalam syurga. Maknanya sebegitu rapat sekali. Inilah kelebihan ibu-ibu tunggal. Ibu-ibu tunggal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kematian suami. Jadi ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia masih lagi anak, masih ada anak yang masih belum baligh. Ketika itu dia telah membela, telah bela anak yatim, dan ketika itu dia mendapat jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa insya-Allah dia akan bersama dengan Nabi dalam syurga esok. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad ini satu berita gembira kepada ibu-ibu yang kematian suami yang masih ada anak kecil. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kita asuh ataupun kita bela anak yatim itu, kita harapkanlah pahala yang besar daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, supaya kita tak rasa letih, supaya kita tak rasa payah waktu mana kita bela anak yatim, sebab kita dah mendapat jaminan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik. Jadi soalan yang timbulkan di sini, anak angkat. Jadi anak angkat tu bila mana kematian suami, dia tak dikategorikan dalam anak yatim. Kecuali kalau anak angkat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak angkat itu dia menyusu dengan perempuan ni. Bila dia menyusu dengan perempuan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi dia termasuk dalam kategori anak yatim juga. Tapi kalau tak ada hubungan apa, jadi tak ada hubungan apalah di antara anak-anak laki-laki ini dan juga perempuan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya soalan yang kedua berkenaan dengan sedekah, kelebihan sedekah. Sedekah ni besar kelebihannya sebab dia memadamkan kemurkaan Allah. Nabi sebutlah sebuah hadis, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu memadam kemurkaan Tuhan yang bernama Rahman. Maknanya bila mana kita nak mulakan satu hari, jadi mulakan hari tersebut dengan sedekah, supaya kita tak terjatuh dalam orang yang dimurkai Tuhan sepanjang hari. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita dah mula hari ini dengan sedekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka insya-Allah hari ini Allah akan selamatkan kita semua daripada maksiat.
Itu kelebihan dia. Benda ni simple je. Yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari hendaklah dimulakan dengan salatul duha. Hari dimulakan dengan salatul duha. Duha ni waktu terbaik dia ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu terbaik duha ialah bila mana kita sembahyang duha ketika mana matahari, sekira-kira bila mana matahari suluh kita tu kena kulit kita, kita dah terasa panas dalam pukul berapa tu? Pukul 9. Dalam pukul 9. Jadi waktu tu lah waktu yang terbaik kita sembahyang duha. Baik. Kalau kita di masjid, bagi contoh, kita duduk di masjid, Rasulullah SAW Muhammad duduk di masjid. Lepas sembahyang subuh, kita tak bangun sehinggalah terbit matahari. Ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak mempraktikkan apa yang Nabi kita pesan. Mana-mana orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang duduk di masjid lepas subuh sampailah naik matahari, barulah dia keluar daripada masjid, duduk dalam masjid lepas sembahyang subuh. Jadi dia beriktikaf, duduk dalam masjid sampailah naik matahari, barulah dia meninggalkan masjid. Ya, orang tu mendapat kelebihan umrah tammatan tammah, mendapat kelebihan umrah sempurna lagi sempurna. Maknanya sebegitu sempurnanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad orang yang mengamalkan praktikal tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka orang ni farah. Maka orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan bagi Ustaz tegak mengantuk lah. Kamu tak boleh tidur, tidurlah semalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak tidur, kamu duduk sebelah sikit. Kamu tahu kamu tu mengantuk, kamu duduk sebelah sikit. Ini betul Ustaz, betul ini. Yang duduk tidur. Ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebaiknya bagi orang ni ialah dia terlebih dulu sebelum meninggalkan masjid, dia sembahyang sunat duha ataupun sunat isyraq. Sunat isyraq ni ada sebagian ulama mengatakan dialah duha juga. Bagi orang yang mengatakan, bagi pendapat ulama yang mengatakan sunat isyraq itu ialah sunat duha Rasulullah SAW Muhammad, maka sembahyang duha itu sudah termasuk dalam sunat isyraq. Di sana ada ulama yang membezakan. Jadi bagi yang membezakan, sembahyang sunat isyraq dulu, barulah sembahyang sunat duha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi waktunya waktu duha. Bukan matahari, terbit matahari, tengok kalender, terbit matahari terus kita sembahyang sunat isyraq, tak. Dia 20 minit. Selepas naik matahari, jadi bermulalah masuklah waktu sembahyang sunat isyraq. Lepas tu kita sembahyang duha pula lepas tu. Baru kita meninggalkan masjid. Ini maknanya kita nak dapat kelebihan umrah tammatan tammah pada saat kita tak boleh pergi tunaikan umrah. Jadi mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bagi muslim dan muslimat, jadi boleh mengamalkan seperti mana yang disebutkan tu. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi bagi orang lain, kalau ada kesempatan dan peluang, semayanglah waktu afdal duha, iaitu dalam pukul 9 hingga 9.30, iaitu untuk mendapat kelebihan salatul duha. Tapi bagi orang yang memulakan hari dengan sedekah, itulah yang diperkenalkan dengan sedekah subuh tu. Maknanya hari ini kita tak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi terlebih dulu sedekahlah waktu pagi lepas subuh. Sembahyang subuh tu sedekah. Jadi kita boleh buat tabung di rumah. Jadi kita buh dalam tabung tu duit kita sedekah. Seminggu sekali anak kita nak pergi masjid ataupun nak pergi sembahyang Jumaat, kita kata kat abang kita, nanti tolong abang sedekah buh di masjid nihat mingguan. Seminggu sekali.
Baik, orang yang mengamalkan sedekah, yang pertama sekali dia tak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna Allah selamatkan dia daripada melakukan maksiat. Yang kedua, kalau dia melakukan maksiat, Allah cepatkan dia untuk menimbulkan dia nak bertaubat, insya-Allah. Dan sudah pasti orang sedekah ni, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia tidak mati dalam kemurkaan Allah. Dengan makna dia akan mati hanya dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya tengok banyak orang-orang yang hidupnya rajin bersedekah, dia tak akan mati, melainkan mati semua mati baik-baik. Banyak saya tengok orang yang pemurah sedekah ni mati dalam bulan puasa. Banyak. Allah janji dia mati dalam keredaan Allah. Bila mana Allah kata as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rahman, sedekah itu menghapuskan kemurkaan Tuhan yang bernama Rahman. Jadi dia mati dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya orang bersedekah ni Tuhan akan buka beribu-ribu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan akan bukakan jalan kepada dia, jalan-jalan untuk dia mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seorang tu mendapat keredaan Allah, apa dia rasa? Yang dia rasa ialah kebahagiaan dalam jiwa dia. Maknanya orang ni bila mana dia sebut pergi sedekah, bila ada masalah pergi sedekah. Jadi bila kita sedekah, Allah tu akan buka jalan untuk kita nak mendapat keredaan Allah. Ini kelebihan sedekah. Maka subhanallah, sedekah juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadikan seseorang itu di samping dia mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan didekatkan kepada Allah. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syarat seseorang itu diangkat sebagai awliya ialah pemurah. Ialah pemurah. Siapa yang telah set dalam diri dia, aku ada duit aku nak bagi ke orang, murah. Kalau tak ada duit pun bagi, ada duit lagi-lagilah bagi. Orang tu sudah pun melengkapkan dirinya untuk diangkat dia menjadi awliya Allah. Ada satu orang namanya Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu. Satu hari orang meminta kat dia. Orang yang meminta ni dalam bahasa hadis dia panggil sa'il. Sa'il, orang yang datang meminta. Kalau orang meminta kat kita, masalah Sayyidina Muhammad, kalau orang meminta kat kita, jangan tak bagi. Macam mana pun kita kena bagi. Sebenarnya Allah minta tu. Allah minta. Allah datangkan orang untuk meminta. Sebenarnya Allah yang minta kat kita. Bila orang ni meminta, Malik bin Dinar bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Batu subhanallah, bila dia bagi, orang ni tak pergi lagi. Masih lagi suat tangan macam tu. Malik bin Dinar bagi lagi. Bila bagi, dia buh dalam poket, lagi minta. Tak bagi lagi. Tak pergi lagi, duk minta lagi. Kita kalau macam tu, kita kata, minta apa? Cukup lah. Tapi Malik bin Dinar tidak. Bagi lagi. Sampai tak pergi, duk minta lagi. Sampai buat keluar barang dalam rumah. Almari, kalau almari buat keluar. Kalau kita peti air buat keluar. Mesin basuh buat keluar. Kalau kita lah. Sampai habis dalam rumah tu apa pun tak ada lah. Duk minta lagi, nak lagi. Masalah sana. Akhirnya Malik bin Dinar buat ni, tanggalkan baju dia. Lagi. Tak sebelah. Tak pergi lagi. Buat keluar. Cabut pula baju pagoda. Bagi, tak bagi lagi. Tak pergi lagi. Akhir buang seluar. Saya sepeda lah kot tu. Tak pergi lagi. Akhir dia kata, loh, tak pergi lagi. Tak lagi. Susuk tangan macam tu. Masalah senama. Batu tu, kata orang tu, kata Malik bin Dinar, kalau hak nak minta apa pun tak ada lah kat aku. Diri aku yang tinggal. Habis dengan seluar-seluar dalam bagi habis dah.
Ala Sayyidina Muhammad. Tak ada apa dah kat aku. Kalau hendak aku hang kena jual aku, hang kena jual aku pula. Ketika tu kata orang tu, Assalamualaikum. Semua saya tak ambil. Dia pergi macam tu. Nyong, semua tinggal. Rupa-rupanya Jibril datang menguji Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu. Malaikat sendiri datang menguji dia. Memang dia layak duduk di martabat kewalian yang paling tinggi sebab tersangat pemurah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang pemurah ni dia tak sayang duit. Orang tak pemurah ni sayang duit. Dia kira nak pakai kat dia. Orang pemurah kira nak bagi ke orang. Ada satu orang tu. Satu orang ni orang kaya. Dia cikgu. Allahumma salli ala sayyidina mengajar. Tapi cikgu-cikgu pun dia menega. Nega ni sampai duduk dalam bank jutawan. Cikgu yang duduk dalam keadaan situasi usahawan yang berjaya, jutawan. Dia bukan ribuan lah. Ribuan orang kata tak ribuan. Dia ni ratusan. Tak kaya kan? Dia ni ribuan tak kaya. Yang kaya jutawan. Ada duit sejuta, duit dalam bank sejuta. Boleh dah panggil jutawan aku. Dia dalam bank ada 3 juta. Waktu yang kami ziarah dia, waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru diperkenalkan apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu hak orang undi, hak menyanyi dalam TV tu, apa tu? F1 AF Akademi Fantasia 1. Lepas tu kami pergi ziarah dia, waktu dia kata, Ustaz, habis bulan ni 500 dah Ustaz. Dah buat apa? Saya kata, duk undi F1 duk undi tu. Dia kata, ya Allah, kalau bagi kat kami, tahfiz kami pun bagus. Habis sia-sia macam tu. Tu duit banyak sangat tu. Lepas tu antara dia sebut, Ustaz, saya ni kerja apa saya tak tahu. Sampai tak tahu kerja apa. Masalah Sayyidina Muhammad. Dunia ni dia mas. Apa tidur siapa hari ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kata, kalaulah macam tu dia sebut, berarti dia kejar dunia. Dunia ni kejar memang tak dapat. Macam kejar bayang-bayang saya sebut tadi kan. Makin kejar, makin dia lari. Sampai bila pun tak habis. Maknanya takkan cukup. Seperti Nabi kata, siapa-siapa yang sudah ada satu lembah emas, sebenarnya dia takkan rasa cukup. Dia nak lagi selembah emas lagi. Baik. Jadi subhanallah, kalau nak bagi cukup, berhenti kejar dunia, kejar akhirat. Dunia semua cukup, insya-Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa nak dunia cukup, amal 3 surah. Nabi sebutlah hadisnya, surah ni laisa fihinna kafun wa fihinna kafin. Nabi kata dalam surah ni tak ada huruf kaf. Nabi sebut laisa fihinna kafun. Tak ada dalam surah ni huruf kaf. Wa fihinna kafin. Tapi dalamnya cukup. Jadi apa surah tu? Yang pertama wal asri. Yang kedua li ila fi Quraisy. Yang ketiga qul a'udzu birabbil falaq. 3 surah ni. 3 surah ni nak main waktu bila? Waktu bila pun tak apa. Sehari sekali ya. Insya-Allah. Dunia macam mana pun cukup. Kalau tak ada duit pun cukup, ada duit pun cukup. Kadang-kadang orang ada duit tak cukup. Ada duit tapi tak cukup, nak lagi. Kan? Soalan Sayyidina Muhammad. Ni kita cerita ni, kalau tak ada duit pun cukup, ada duit pun cukup. InsyaAllah. Guru saya mengamalkan membaca ni pada ketika mana sembahyang sunat asar. Dia nak bagi konsisten, dia wajibkan dia main sunat asar. Lepas tu pada rakaat pertama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dibaca wal asri dan li ila fi Quraisy. Pada rakaat yang kedua dibaca surah
qul a'udzu birabbil falaq. Ni kalau kita baca insya-Allah cukup, rezeki kita cukup insya-Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Maknanya kita ni, kalau kita nak mendapat haba yang besar dalam hidup ni, sedekah jangan tinggal. Sedekah ni umpama seperti umpan untuk mengumpan rezeki yang lebih besar. Sebab tu orang yang sedekah tidak akan miskin. Tidak akan miskin sama sekali orang yang bersedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Tuan-tuan pergi kedai. Pergi kedai. Nak beli apa? Kau seorang nak beli apa? Barang dapur. Nak beli barang ni, kita kata kita beli cawan contohnya. Satu kotak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harganya sekian-sekian harga dan dia kena bagi balik kat kita RM3. Contohnya, masalah sayyidina Muhammad. Agak-agak lah. Banyak ada orang buat RM3 saya tak ambil. Tak banyak kan? Banyak orang ditunggu, orang bagi RM3. Tak, jadi subhanallah masalah sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya kalau kita tak buat lagi sedekah hari tu, buat sedekah. Tu kira sedekah. Tapi tengok jugalah kat siapa nak sedekah tu. Kalau Cina tak payah. Kalau orang bukan Islam tak payahlah. Tapi sebenarnya dia sedekah ni bukan kira siapa. Orang bukan Islam kena sedekah pun kita boleh pahala. Orang kaya kita sedekah pun kita boleh pahala. Orang miskin kita sedekah pun kita boleh pahala. Agak-agak lah kalau kita ada kedai-kedai Cina pun lagi RM3 dia bagi balik. Tapi kita kita tak ambil ya. Agak-agak terkejut tak? Terkejut. Ini banyak kaya wah. Mungkin kita macam tu no? Tak ambil RM3. Tapi kalau kita start sedekah. Sebab contoh, ada satu orang, dia ni buat tanam nanas. Tanam nanas ni luas dia punya ladang, tapi dia tak buat pagar. Lepas tu orang kata kat dia lah, abang tak buat pagar. Tak apa, tu binatang duk makan, kata dia. Tak apa, dia nak makan tara mana sangat, kata dia. Masalah Sayyidina Muhammad, hak dia makan tu kira sedekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu hak rezeki yang tinggal, hak tinggal tu, hak tu jual. Yang hak rosak tu, hak tu sedekah. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, tapi Tuhan dia pelihara. Bila niat dia betul, Allah jadikan pagar. Niat dia betul, jadi Allah jadikan pagar yang tak dilihat. Jadi subhanallah, dalam hidup kita ni kepala otak kena fikir sedekah. Orang jual ikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang jual ikan. Ikan tu bukan elok dah pun. Ikan hak kemarin kadang-kadang. Mata pun jadi mata apa dah ikan tu. Pecah perut dah pun masalah sayyidina Muhammad. Tapi berkira juga. Berkira juga tu macam mana? Allahu Akbar. Sekilo kita beli masalah sayyidina Muhammad. Terlebih buang, ambil ikan kecil sesuai dengan sekilo tu, terpacak betul-betul cara umum. Ni tak ngaji, tak kira ikan baru, tak kira ikan lama. Sedekah ni pula dia kena bagi hak paling elok. Seperti mana Allah sebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan mencapai kebaikan sehingga kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menginfakkan yang paling kamu kasih sekali. Saya cakap ni, saya pun kadang-kadang kena mujahadah juga. Bukan berarti saya bagi hak saya kasih, tapi kan saya pun kena mujahadah juga, lawan dalam diri tu. Kadang-kadang bila saya tak buat, Tuhan paksa saya buat. Ada satu hari tu, sekali tu musim tu, zaman dulu-dulu ni, zaman tu orang mula-mula pakai ridak. Lah ni dah banyak dah, biasa merata dah ridak ni. Satu masa saya pergi ceramah satu tempat. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya ni biasalah kalau pergi ceramah ni, jadi lalunya orang ni dia nak buat macam ni. Dia kata, ustaz nak tukar rida. Maknanya dia nak rida. Sebenarnya kalau Syekh Nuruddin tak bagi, dia abang lah. Pasal kita tak ada adab dalam tukar rida ni. Kita bagi rida kita hak buruk, kita ambil rida tok guru hak baru. Kurang adab. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Satu, kadang-kadang kita badiah kat tok guru, tukar rida dengan tok guru. Rida ni macam-macam jenis. Hak ni dia panggil apa? Kandara. Ni hak lembut. Saya suka hak lembut macam ni. Ada rida hak buatan Mesir, kasar. Kita bagi hak buatan Mesir, kita ambil tok guru hak elok. Contohnya kurang adab juga. Jadi siapa-siapa yang mengaji ni jangan buat macam tu. Ni Syekh Nuruddin tak bagi. Tapi saya ni masalah Sayyidina Muhammad, kalau orang minta, saya tak sanggup kata tak, sebab hajat dia. Saya cuba nak praktik yang Nabi kita sebut, masalah Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW, bila mana orang minta, Nabi tak pernah sia-siakan. Okey. Jadi saya tu bila nak pergi ceramah hak besar-besar, saya tak bawa hak paling elok. Saya bawa hak tahu apa elok lah. Saya tak lagi lepas minta. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, satu hari tu naik kereta tengah jalan lah, bawa rida hak elok. Allah, terlupa nak tukar. Nak tinggal hak tak elok, nak tinggal elok di rumah, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu nak bawa hak tak apa elok. Tengah jalan lah pergi. Tapi tak apa aku kata, sebab dia dalam kampung. Dalam kampung Pulau Nerang, kampung sangat. Tak apa aku kata. Kalau ada minta-minta ni, kalau kita pergi kuliah-kuliah ceramah hak dia pekan-pekan tu, kampung tak apa kot, lepas tak tahu kot. Dia orang ni yang tukar rida ni sebab nak ambil berkat tok guru. Ni kampung tak apa kot, lepas tak tahu kat berkat-berkat kot. Ceramah. Lepas ceramah, lepas Maya Insya, masalah Sayyidina Muhammad, orang jamu makan di masjid. Bila jamu makan masjid, selalunya tak ada apalah orang jamu makan di masjid ni. Makan, selesai makan, masalah Sayyidina Muhammad. Dan naik kereta dah tu. Dah selesai makan dah. Nak balik lah dalam pukul 11. Nak balik lah. Satu orang tu, Ustaz boleh pergi rumah lah Ustaz? Rumah tak mana? Nak pergi minta Ustaz pergi rumah, pergi tahniah anak saya Ustaz. Tu hajat tengah malam, pukul 11 malam. Oh, boleh. Saya nak kata tak, saya tak kata tak lah, insya-Allah. Bila sampai rumah mereka tu, semua tak tidur lagi. Tok Wan tak tidur lagi, Tuk tak tidur lagi. Budak kecil tu pun tak tidur lagi. Tunggu main tahniah. Masuk dalam rumah, masalah Sayyidina Muhammad. Selesai tahniah. Lepas tu ambil gambar. Apa ambil gambar tu? Hak tu rukun pertemuan. Jadi ambil gambar. Prak, habis. Lepas tu naik kereta dah Ustaz. Naik kereta dah tu, Ustaz. Nak tukar rida Ustaz. Jumpa. Nak tukar rida Ustaz. Allahu Akbar. Aku sayang ni. Warna aku sayang ni. Ya Allah Tuhanku, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Membuat dia. Itu mana Tuhan paksa saya. Akhirnya, bila kita dah macam tu, akhirnya semua dah sama dah. Soalan saya. Maknanya, begitu. Kalau Tuhan nak, dia didik kita. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dalam hidup, bila kita mengaji pagi ni macam ni, tuan-tuan kena beramal. Tapi, cukuplah kalau beramal macam tu, tak salah jenuh kita kena bagi semua. Syekh Faiz, dia, waktu kami mengaji dulu lah, masalah Sayyidina Muhammad. Syekh Wan Asri, waktu mana dia kami mengaji dulu, dia pantang puji. Baju, lawa baju. Dia buka baju, bagi aku. Kawan tu kena, Ustaz, melawak Ustaz. Dah, bagi. Masalah Sayyidina Muhammad. Sekali tu nak pergi Mesir. Dia beli kasut Johnson, tinggi kasut Johnson tu. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, pakai baju lekeh ya. Pas Sika pun tak baju. Kasut Johnson tinggi. Kata Syekh, lawa kasut tu. Nak cabut langsung bagi. Dah melawak. Dia kata, tak apa, nak sungguh nak minta lah.
Dia bukan apa dah, nak tengok ahlul dunia. Faham tak? Ahlul dunia ni dia tengok orang, dia tengok. Ambil lawa baju ni, ambil mana beli belah ni. Kenalah kita tu. Tengok. Jadi kalau ahli akhirat dia tak tengok. Tengok orang lawa terang mana pun. Tak reti pun. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, cuma lega lah sikit kalau tidak jenuh kita. Kita ni ilmu ni tuntutan beramal sekali seumur hidup. Faham tak? Kalau Quran sebut kamu tak akan mencapai kebaikan sehingga kamu memberi yang paling kamu kasih sekali. Beramallah sekali seumur hidup. Tapi kalau tak beramal selagi itu duduk lekat, kita tak lepas dengan Tuhan. Jadi subhanallah, kalau nak bagi baju ke orang, kalau nak bagi baju ke orang, kena terlebih dulu bagi baju yang paling kita sayang. Apa-apalah masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau boleh buat selalu, hak tu akan naik maqamul awliya yang paling tinggi sekali. Contoh tu saya pesan hari Jumaat, esok Jumaat. Nak sedekah di tabung masjid, esok Jumaat no. PKPB mula esok. Maknanya longgar sikit lah. Selangor boleh pergi masjid ke tak? Tak boleh lagi. Sampai ikut kena daftar. Masalah saya nak. Jadi kita harap insya-Allah umat Islam sabarlah insya-Allah. Okay, nak pergi masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tabung bergerak tu ataupun waktu turun kereta kita nak ambil duit tu, tengok RM5, RM1, RM5, RM10, RM20. Ada berapa? Ada duit yang paling besar tu berapa? Kalau duit paling besar 50, ambil 50, buh di tabung masjid. Kalau hak besar tu 100, ambil buh dalam tabung masjid. Ni nak belajar jadi orang yang pemurah. Hari pertama berat, minggu kedua berat, minggu kedua berat. Lama-lama bila dah biasa dah kita dah set dah, insya-Allah kita cabut sedang ya. Kadang-kadang dia uji kita. Kita harap-haraplah minggu ni semua 50. Tengok-tengok hari Khamis masuk 100. Allahu Akbar. 100 tu kena bagi. Sebenarnya Tuhan suruh bagi sebab dia nak bagi lagi. Sebenarnya. Tapi kita tak faham. Lama-lama dia main duit. Dia main duit ni macam ayak. Main sungguh duit. Ni ceritanya kalau ni hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari yang kena banyak selawat, hari yang kena banyak sedekah dan nilai kena lebih besar. Sebenarnya RM100 tu nak beli hak RM1,000 sebenarnya. Tapi kalau tak faham, Allah sayang RM100. Pasal apa hari Khamis ni mat 100 ya? Sebab Tuhan nak bagi lebih besar. Tapi kita tak faham. Jadi insya-Allah sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, kepala otak kita ni mesti kita kena set. Aku nak sedekah. Aku nak sedekah. Aku nak belajar jadi pemurah. Sebab orang yang pemurah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kedekut. Jangan kira-kira dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu, jadi sambil-sambil ya, kita suruh orang beli sekian-sekian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, kalau lebih RM1, RM2 tu Allah terus ambil sedekah. Subhanallah. Jadi insya-Allah orang yang bersedekah ni orang yang Allah akan angkat darjat dia sebab Allah itu Maha Pemurah. Dan orang yang pemurah dia menjejak, dia nak berakhlak dengan akhlak Allah. Jadi jadilah hidup kita pemurah. Jangan sayang duit. Jangan sayang harta. Harta semua untuk Allah. Sebenarnya harta kita hak kita sedekah tu. Hak kita makan bukan harta kita. No, bukan kita. Hak yang kita makan tu bukan harta kita. Yang kita pakai bukan harta kita. Yang kita sedekah tu hak kita. Hak sebenar. Hak tu yang transport pergi akhirat. Hak ni semua tinggal. Lebih-lebih lagi hak simpan. Lagi tak ada apa. Yang sebenarnya hak kita buh dan tabung tu. Hak kita sumbang tu. Hak tu sebenarnya harta kita sebenarnya di akhirat esok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya soalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Panjang soalan ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ibu bapa saya mempunyai wang simpanan, barang kemas, makan pakai yang lebih daripada cukup. Sedangkan pendapatan suami setelah ditolak perbelanjaan wajib seperti loan rumah, kenderaan, bil-bil, yuran sekolah anak dan sebagainya lebih kurang daripada pendapatan ibu ayah dia tadi. Isteri sampai menggadai barang kemas untuk bantu si suami. Dalam situasi macam ni, wajib tak untuk anak laki-laki dan suami memberi duit belanja kepada ibu bapa dia. Dari segi taat dan bakti pada ibu bapa, dia tak lupa. Dia anak yang baik, selalu bawa makanan pada ibu bapa, bawa ke hospital. Cuma dia tak berikan wang belanja bulanan sebab anak isteri lebih memerlukan. Dalam situasi macam ni, mana satu perlu diutamakan dari segi nafkah, duit belanja isteri atau ibu bapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi satu, kalau ibu dia berkecil hati, si suami tadi tak berikan duit belanja tetap bulanan, adakah anak laki-laki suami tadi berdosa? Dan adakah berdosa ibu meminta duit belanja bulanan daripada anak tadi sedangkan ibu ini mempunyai lebih daripada cukup untuk perbelanjaan mereka berdua sahaja, suami dan isteri, malah mampu membeli makan, membeli dan memakai barang kemas bernilai pilihan puluhan ribu ringgit, sedangkan isteri menggadai semua barang kemas yang ada untuk suami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajipan kita, kewajipan memberi nafkah kepada ibu bapa sama seperti mana kewajipan memberi nafkah kepada anak-anak yang masih belum baligh ataupun anak-anak yang masih belajar, yang masih belum lepas. Anak-anak ni tak balik lagi, wajib mak pak sarah. Amanah Allah kat dia. Lepas tu anak duk mengaji lagi, tak lepas lagi duk mengaji lagi ni, wajib juga kita sarah lepas mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib. Baik. Jadi bila mana anak dah kerja tak wajib dah. Bila anak dah kerja, jadi ketika tu tak wajib dah, sebab dia mampu untuk cari rezeki dah. Hak ni mampu cari rezeki tapi duk mengaji lagi, nak cari rezeki macam mana? Wajib lah sarah anak-anak. Sama juga mak ayah pun. Mak ayah ni bila mana dia tua, Rasulullah SAW Muhammad tua, uzur tak mampu lah nak cari rezeki, pencen dah, sakit satu, sakit macam-macam, wajib anak-anak sarah mak ayah. Tapi bila mana mak ayah ada duit, walaupun tak kerja tapi ada duit, tak wajib. Rasulullah SAW Muhammad, apa kewajipan? Wajib tak mana? Wajib dia sarah anak bini. Mak pak tak wajib lah. Soalan Sayyidina Muhammad, jangan dia betul dia panggil fiqhul awlawiyat. Kena tahu hak mana penting, hak mana dulu. Jadi subhanallah, jangan sampai meninggalkan wajib, iaitu menyara anak bini, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, pergi habis duit pada mak ayah yang kaya raya. Tu tak menepati. Hak ni benar wajib, hak tu tak wajib, tak menepati. Cumanya hak anak ni apa dia? Bagi juga kat mak. Hak tu je. Faham? Bukan kita nak sarah, kita nak menghargai. Nak sarah kalau miskin, mak ayah kita miskin, wajib tu. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau mak pak kita miskin. Tapi hak anak ni dengan hak anak kepada mak ayah kena bagi. Saya teringat satu masa mak ayah saya ajak saya. Kami ni miskin. Miskin. Setiap bulan kami berhutang. Gaji, dapat gaji, bayar hutang. Lepas tu berhutang pula. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu dapat gaji, hutang, bayar pula. 16 tahun kat Solehah. Itu pengalaman saya. Waktu tu besar Midi dengan Ofa tu, waktu tu ambil saya dengan Syamil tu, tiga anak tu, waktu tu pengalaman tu benar sekali. Waktu 2 orang anak balik pada sekolah ngajak, start apa ni, start motor Cikgu Syun, bukan start, buka gas tak menyala, gas habis.
Waktu tu gas RM15 ya. Tak ada duit nak beli. Tapi mujaklah mak mentua tak jauh sangat. Naik motor balik Tok Kelin. Sampai Tok Kelin, soalan saya nak, mau balik berapa? Tak apa mak. Padahal nak makan nasi. Tak ada duit. RM15 tak ada. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pernah sekali Hamidi duk menyusui, duk makan susu tin. Dia makan susu tin awal. Sebab umi dia pergi Mesir. Duk merah-merah lagi, tinggal lah pergi Mesir tu. Kena pergi periksa. Dia makan susu awal. Susu tin awal. Susu tin awal ni kalau mak duk ada makan susu badan tu taklah teruk sangat. Lepas tu bila ustazah balik Mesir, masalah Sayyidina Muhammad, susu tin pun mahal. Sekali tu nak beli susu tin tak ada duit. Tak tangan macam tu, ya Allah, aku ni yang pilih. Saya ni orang kawan-kawan pekat balik kerja kerajaan. Saya tak mau kerja kerajaan. Saya pilih sendiri. Aku ni aku cari, aku jalan aku pilih ni, ya Allah Tuhan, aku ujian, ya Allah. Lepas tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya nak ceritanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu miskin. Memang layak terima zakat. Miskin. Dalam poket ni kalau ada RM5 tu banyak ah. Habuan buah minyak motor RM3.50. Waktu tu kalau soalan saya kalau Allahumma salli ala Muhammad, minyak motor butuh expire KAK tu, ya Ashraf duk naik tu. RM3.50 lah. Kalau orang pergi mengajar, orang bagi RM50 contohnya, maknanya buah minyak, lepas tu hal lain habuan, beli beras, beli apa, gula, macam tu. Waktu tu tak bagi duit lah kat mak ni, kita pun miskin. Duk teringin je, orang kerja boleh bagi kat mak 200, 300, tapi tak boleh bagi, tak ada duit. Lepas tu satu orang kawan mak ayah ni, dia tanya, cikgu, anak-anak dah bagi duit tak? Kata Habib tak bagilah. Soalan Sayyidina Muhammad. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata kawan mak ayah tu, kena minta cikgu. Kena minta. Makna minta ni bukan apa? Untuk depa juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk depa juga. Untuk depa ingat kat kita. Bulan-bulan mesti bagi. Faham tak? Mesti bagi. Bukan nak sarah, tapi ingat. Tak bagi lagi duit kat mak. Tak bagi lagi duit kat ayah. Faham tak? Jadi mak ayah pun habaq kat saya. Kata mak, bagilah apa kena bagi. Walaupun apa tak ada apa bagi, zakat apa boleh bagi. Rupanya tentulah mula rezeki kita. Dia bagi ke mak ayah, tak bagi ke mak ayah tu. Rezeki masuk sikit. Sampai daripada boleh bagi berapa ringgit, sampai boleh bagi sampai ratus-ratus. Alhamdulillah. Tentu duk anak-anak jangan nak pesan esok ni. Apa kena ingat. Bila kerja esok kena bagi duit kat mak, kena bagi duit kat ayah. Bukan nak sarah, tanda ingat kenang jasa dia panggil. Insya-Allah. Tentu duit tentu bermula duit kita bertambah. Insya-Allah. Ada orang macam ni. Bulan tu dia bagilah kat mak dia beli peti ais baru ke. Dia tengok mesin basuh mak dia beli baru. Dia beli mesin basuh kat mak dan mesin ni baru. Tu kat mak tak bagilah. Dia kata, bagilah mesin basuh, jangan kira dengan mak. Hak bagi, hak tu bonus, hak tu tambahan. Tak kena bagi tu, jangan lupa mak ayah kita. Subhanallah, bila dia bagi, mak doa lah. Mudah-mudahan rezeki hang murah. Saya sampailah doa macam tu. Mudah-mudahan rezeki hang murah. Murah sungguh, alhamdulillah Tuhan bagi dengan berkat doa mak. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, tentu situasi dia pada ibu bapa, orang hendak cerita ni macam mana kalau dia lebih mak dia pula. Kata dia ni dia lebih mak ayah dia, sedangkan mak ayah dia dah ada duit dah. Dia tinggal ni hak wajib ni soalan sayyidina Muhammad. Tu termasuk dalam maksiatil khaliq. La ta'ata makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat pada makhluk pada perkara bermaksiat kepada Tuhan. Maknanya jadi tak boleh.
Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi satu, kalau ibu dia berkecil hati, si suami tadi tak berikan duit belanja tetap bulanan, adakah anak laki-laki dan suami tadi berdosa? Tak berdosa. Pasal apa? Sebab wajib hak ni. Hak tu tak wajib. Sebab ibu bapa dah ada kemampuan dah. Cumanya mak anak ni, dia ada cara dia. Dia kena cover hak lain. Faham tak? Dia kena cover hak lain. Dia kena ringan tulang. Maknanya hak ni kewajipan dia hak ni. Duk mak ayah tak wajib dah. Masalah Sayyidina Muhammad. Waktu tu cover dengan hak lain. Maknanya dalam semua anak-anak ni macam-macam jenis. 8 orang, 9 orang, 10 orang anak. Baik. Biar kita ni jadi anak yang paling duk di hati mak ayah. Duit tak boleh bagi, tapi tenaga kita, masa kita, ambil hati mak kita, subhanallah, tak bantah. Kita nombor satu. Kita ni anak yang ke-12. Segi ranking sulung 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Tapi segi di hati mak nombor satu. Jadi maknanya tentulah kita cover dengan hak tadi ni. Jangan bagi mak ayah kecil hati. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kita masak apa, mesti bawa balik rumah. Walaupun kita tak kaya, tapi kita ingatkan mak pak kita. InsyaAllah. Seterusnya, adakah berdosa ibu meminta duit belanja bulanan daripada anak tadi, sedangkan ibu ni mempunyai lebih daripada cukup untuk belanjaan mereka berdua? Mak ayah ni, kalau tak ada ilmu macam tu lah. Semua orang tak ada ilmu masalah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau itulah, kalau peringkat sampai peringkat ni minta ke anak, sedangkan anak ni subhanallah tak mampu nak bagi, dosa. Berdosa bukan sekadar berdosa, kadang-kadang berdosa sebab menjadikan anak derhaka kat dia pula. Berat lagi tu. Maknanya anak tak mampu nak buat, paksa buat juga, lama-lama jadi derhaka, dia lagi berdosa. Jadi anak derhaka kat dia pula. Allahumma salli. Lepas tu satu lagi, mak ayah ni tak boleh bangkang depan. Tak boleh bangkang depan. Orang tua dulu-dulu kan, bila kita nak jawab, apa dia kata? Jawab. Betul tak? Kita pun sengap sorot. Padahal nak jawab. Jawab lagi. Nanti sengap. Apa tak boleh jawab mak pak ni? Tak jawab. Walaupun ada pendapat, tak boleh jawab. Macam ustaz. Ustaz marah kat kamu. Kamu beri jelasan. Lagi ustaz ingat lagi hot. Faham tak? Jadi bila anak jawab, waktu tu naik habis, naik penampak ke, naik cepat ke apa tak tahu. Jadi jangan jawab mak pak ni. Jadi alhamdulillah, dengan tak jawab itulah kemuliaan hidup kita. Kemuliaan hidup tentang tu, tentang kita tak jawab pun. Walaupun kita ada, kalau dalam pandangan masalah Sayyidina Muhammad, jangan sampai jadi uff. Faham? Wala taqul lahum uffin. Kadang-kadang kita faham. Jangan kata kat mak ayah tu uff, wala taqul lahum uffin. Wa qul lahum qawlan karima. Jangan kata kepada mak ayah uff. Ni Farhan, pergi ambil Ustaz apa ni cangkul belakang rumah. Tu ish. Kalau tak mau, pergi ambil Ustaz. Orang Arab kata uff. Arab beza sikit pada kita. Kalau kita panggil kucing, kita halau kucing kata pish 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 pish. Arab kata bish 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 bish. Tu Pulau Pinang dia tak kata Pulau Pinang, dia kata Pulau Binanj. Bench. Dia tak kata orang Arab tu. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jangan kata uff, tak boleh. Mutalib kata tambah kita kata perkataan lebih pada uff. Batu mak kata Allah, dia jawab tu. Berasa hati orang tua dalam, ya Allah anak aku. Jangan sampai tahap tu. Jadi subhanallah. Lepas tu
Bila nak belaga ya, berhenti anak-anak ni. Kalah, buat kalah wai. Cukup lah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad begitu. Jadi dengan mak pak ni, subhanallah, jaga bagi elok. Kalau masih ada mak ayah, masalah Sayyidina Muhammad. Mulia ni pengalaman kita hidup ni, patuh pada ikut mak ayah ni, selamat ni insya-Allah. Selamat. Jadi subhanallah, satu lagi orang tanya. Soalan ni dah timbul. Macam mana kalau dengan mak mentua? Sama agak lah. Kita ni, mak pak kita ni dua. Mak kita satu, mak mentua kita satu. Kalau dah tak ada mak ayah, mak mentua lah kalang ganti. Dia ada derhaka. Sebab tu derhaka ni pada mak ayah ni, orang lupa dia kata derhaka ni hanya pada mak kandung sendiri. Derhaka juga duduk pada mak mentua juga. Jadi mak mentua tak mau balik, rumah dia nak balik. Bila balik rumah dia, senyum sampai ke telinga. Bila nak balik rumah mentua dia, senyum kau ni, senyum kau mana kau? Kau ni kan, emoji senyum panjang sekali emoji dia. Bila balik rumah mentua kau tu pula terkali. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi selagi mana ada insan-insan mulia ni yang doa mustajab ni, beruntung kita. Saya tinggal seorang ya, masih tinggal mak lagi. Jadi subhanallah, banyak kita ada macam kita ni, ada yang tak ada mak ayah dah, tapi mentua ada lagi. Lepas tu macam mana kalau mentua tak ada dah? Nikah lain. Nikah lain dapat mentua baru. Dapat doa mustajab lagi. Tapi orang perempuan tak mau lah tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Seterusnya, kita pada hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mendapat tajaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad daripada yang pertamanya ialah Muhammad Afiq bin Muhammad Zayyadi Sungai Petani. Mohon doakan kesihatan saya Nurul Aisyah binti Ali Muhammad, dan doakan anak saya moga-moga berjaya pada 8 bulan 2 21 hari ni kah, untuk masuk sekolah menengah kebangsaan agama yang insya-Allah dimudahkan Allah. Yang kedua, hamba Allah Kuala Terengganu. Yang ketiga, Mahfuzah binti Muhammad Yusuf Al-Ustaz. Mohon didoakan sempena hari lahir suami pada hari ini, Muhammad Firdaus bin Muhammad Rusli. Moga-moga Allah bagi umur yang panjang dalam taat dan mendapat kebahagiaan berkekalan dalam rumah tangga insya-Allah. Yang keempat, Muhammad Amirul Ipoh. Yang kelima, Nur Adibah binti Mat Kamal, Port Dickson Negeri Sembilan. Yang keenam, Zuraidah Tahir, Mana Baru Salak Tinggi Sepang. Yang ketujuh, hamba Allah Tanah Merah. Minta kita doakan mudah-mudahan anaknya Nur Aizah Bashirah dipermudahkan syahadah 10 juzuk Al-Quran pada hari ini insya-Allah. Yang ke-8, hamba Allah Taman Delima 4 Jitra Kedah. Minta Allah mudahkan urusan pertukaran suami balik bertugas di Rista Al-Ustaz, insya-Allah Allah mudahkan. Yang ke-9, Nur Haiti Mansur Pajam Negeri Sembilan. Minta didoakan agar seluruh keluarga dapat bertemu dengan Ustaz dan baginda Nabi SAW di alam fana ini insya-Allah. Mungkin musim PKP ni yang jadi kekangan untuk mai ke pondok kita. Jadi insya-Allah Tuhan mudahkan depa untuk jumpa dengan kita insya-Allah. Yang kedua, yang ke-12, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang ke-10, Nur Azura Ali keluarga Putrajaya. 11, Hashim Hassan dan Faridah Dris. Sempena hari lahir anak kami Hazirah binti Hashim. Semoga anak kami mendapat jodoh yang terbaik. Amin. Yang ke-12, Puan Mazaitul Aisyah dan suami Abdul Aziz, yang mengharapkan kita mendoakan moga-moga Allah SWT masukkan dalam syurga Firdaus. Amin. Moga doa juga untuk kesembuhan ayah saya Syahidan binti Mat Tahar yang sedang sakit di hospital. Moga Allah sembuhkan insya-Allah. Yang ke-13, Ibtihal binti Abdul Hamid dalam pegawai. Ini nak murid saya ni. Hisan bin Abdul Hamid, Rifqah binti Abdul Hamid, Muhammad Nabahan Humaidi bin Abdul Hamid.
Mohon Tuan Guru doakan kami dipermudahkan urusan untuk mendapat pekerjaan yang tetap, berkat dan di tempat yang terbaik di sisinya insya-Allah. Juga mendapat jodoh yang soleh-solehah dari keturunan yang baik serta mendapat husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayati. Allahumma nawwir qulubana hidayati. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika. Abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat ya Allah. Bagilah ya Allah kemudahan hidup kami ya Allah, dapat melaksanakan titah perintah Engkau ya Allah. Murahkan rezeki kami, rezeki yang halal ya Allah. Di kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah. Dengan berkat Nabi dengan berkat kasih Engkau ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakit, kesembuhkanlah semua yang penyakit yang menimpa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau bukakan laluan untuk kami menjadi hamba yang taat kepada Engkau. Jadikanlah anak-anak cucu kami ya Allah hamba Engkau yang taat kepada Engkau. Ya Allah Tuhan kami, Kau jadikanlah hati kami ya Allah rindu pada Rasulullah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah rindu untuk menghidupkan malam ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah insan-insan yang taat pada Engkau ya Allah. Engkau bebaskan kami daripada riba ya Allah. Engkau bebaskan kami daripada kemurkaan Engkau ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami ya Allah dalam hidup kami ya Allah dengan insan-insan yang soleh-soleh ya Allah. Dia dapat bantu kami pada taat pada Engkau ya Allah. Rezekikan kami rezeki yang halal ya Allah. Jauhkan kami daripada rezeki yang haram ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Jangan Kau keraskan hati kami ya Allah. Sebab kami takut ya Allah rezeki yang keras, hati yang keras itu adalah hati penghuni neraka ya Allah. Lakukan kami, lembutkan hati kami ya Allah, untuk dapat kami menangis kerana mengisafi diri kami yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau bagi ya Allah kami cinta pada dunia ya Allah. Jadikan kami ya Allah, kami cinta kepada Engkau ya Allah. Kami cinta kepada kekasih Engkau ya Allah. Kami cinta kepada hari akhirat yang kekal ya Allah. Jadikan ya Allah kami layak untuk melihat Engkau ya Allah. Jadikan kami ya Allah kami layak untuk masuk dalam syurga Engkau, untuk melihat Engkau ya Allah. Allah Tuhan kami, Kau bagilah kejadikan anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang lembut hati ya Allah, yang dapat mentaati apa yang kami perintah, kami suruh ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah penunjuk mata hati kami ya Allah. Jadikan anak cucu kami anak-anak yang jadi penunjuk mata hati kami ya Allah. Jadikan mereka ulama ya Allah. Jadikan mereka pejuang agamamu ya Allah. Jadikan mereka ya Allah hamba-hamba Engkau ya Allah, yang tidak meninggalkan sembahyang ya Allah, yang menutup aurat ya Allah. Janganlah jadikan mereka dan kami terpisah di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami semua ya Allah, kelompok yang ramai ini ya Allah, dalam surga Engkau bersama esok ya Allah. Ya Allah, dapat kami lihat wajah Engkau ya Allah. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr.